Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan Manahij Hadisin tajuk Manhaj Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Jadi kita akan pergi ke pengenalan Imam Bukhari. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau merupakan ketua bagi para mukmin dalam bidang hadis kerana keimaman dan kehebatan beliau dalam hafazan. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijrah di kampung bernama Khattank yang terletak berhampiran kota Bukhara dan beliau wafat pada tahun 256 Hijrah. Beliau membesar dalam keadaan yatim kerana kehilangan bapa, yang mana bapa beliau ni ialah ulama hadis pada suatu zaman dahulu lah. Kemudian beliau memulakan perjalanan menuntut ilmu ke Syam, Mesir, Jazirah, Basrah dan Hijaz serta mengumpulkan banyak hadis melebihi 600,000 buah hadis. Antara ulama terkemuka yang pernah meriwayatkan hadis daripada beliau termasuklah Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Kemuliaan dan keilmuan Imam Bukhari ini telah disaksikan oleh ramai hufaz dan ulama besar hadis seperti kata Imam Ibn Khuzaimah An-Nasaiburi, aku tidak pernah melihat sesiapa di bawah langit ini yang lebih alim mengenai hadis Rasulullah SAW dan lebih hafaz akannya melebihi Ismail. Dan antara karya beliau yang paling masyhur dalam hadis termasuklah kitab Sahih Al-Bukhari dan Al-Adab Al-Mufrad, manakala mengenai rijal ialah kitab Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Awsat dan Tarikh As-Saghir. Kemudian kita masuk ke pengenalan kitab Sahih Bukhari. Nama kitab ni ialah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sunani. Namun karya ini lebih dikenali dengan nama Sahih Al-Bukhari yang mana dinisbahkan kepada penulisnya Imam Bukhari. Jami' atau himpunan ni ialah kitab yang mengandungi hadis-hadis dari himpunan 8 jenis ilmu iaitu akidah, hukum hakam, riqa' iaitu pelembut hati, adab, tafsir, sejarah, fitan, manaqib dan masalik. Namun tidak disyaratkan dalam sebuah jami' itu untuk meliputi kesemua hadis yang diriwayatkan tentang tajuk-tajuk ini. Cukuplah dengan hanya sebut sebahagian hadis saja, iaitu bukan dengan jalan mendalami semua hadis tu. Ini seterusnya kedudukan Sahih Bukhari ini dalam kalangan kitab-kitab hadis. Kitab Sahih Bukhari ini dianggap sebagai karya awal tentang hadis sahih. Imam Bukhari ini mula menulisnya di Masjid Nabawi dan penulisan serta penyusunan karya ini mengambil masa selama 16 tahun. Setelah selesai menyiapkannya, beliau ini meminta para ulama hadis pada zamannya itu untuk menilai dan menyemak semula karya tersebut dan mereka bersepakat tentang kesahihan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Dan mereka juga bersepakat bahawa kitab ini merupakan kitab yang paling sahih selepas kitab Allah. Lalu umat Islam pun menerima kitab ini. Kata Ibn Katsir, para ulama telah bersepakat menerimanya, yakni Sahih Al-Bukhari, dan kesahihan semua yang ada di dalamnya. Begitu juga semua umat Islam. Bilangan hadis kitab dan bab. Bilangan hadis dalam kitab ini adalah jumlah keseluruhannya mencapai 7,563 hadis yang bersanad, yang berulang. Manakala hadis yang tidak berulang ialah 2,607. Bilangan kitab pula, jumlahnya mencapai 98 kitab. Kitab yang terawal ialah kitab Badul Wahyi, iaitu kitab permulaan wahyu, dan yang terakhir ialah kitab Tauhid. Bilangan bab, yang bahagian, mencapai 3,918 bab. Okay, kemudian kita masuk ke manhajnya dalam penyusunan kitab. Yang pertama, syaratnya dalam kitab ni, Imam Bukhari ni kumpul semua hadis sahih sahaja dalam kitab ni. Hadis-hadis yang selain sahih, yakni maudhu' dan sebagainya tu, beliau tidak kumpul dalam tu. Beliau juga mensyaratkan bagi setiap perawi dalam sanad hadis sezaman dengan gurunya. Disebut bahawa perawi itu mestilah pernah bertemu gurunya tu walaupun sekali. Barulah dihukumkan sebagai bersambung sanad. Dan perawi itu juga disifatkan sebagai adil, dobit, selamat dari syadz, sebagaimana yang kita ketahui dalam syarat-syarat hadis sahih lah. Kemudian Imam Bukhari memetik kitab ni dari jumlah yang besar hadis-hadis sahih ke mukhtasar. Demikian kerana beliau tidak mendalami setiap hadis sahih itu. Sebabnya kalau dalami semua hadis tu panjang kitab. Kata beliau, aku menghafal 100,000 hadis yang sahih dan tidak mentakhrijkan dalam kitab, melainkan hadis yang sahih
dan uh, aku tidak meninggalkan banyak dari yang sahih dan mentakhrijkannya dari 600,000 buah hadis. Okay, kedua, manhaj dalam penyusunan bab, yakni penyusunan bahagian. Imam Bukhari tidak meletakkan mukadimah bagi kitab ni, tapi beliau membuka kitab ni dengan badul wahyu, permulaan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyusunnya mengikut bab fiqh ilmiah yang mengikut bab. Awalnya badul wahyu, kemudian kitab iman, kitab ilmu, dan akhirnya kitab i'tisam, kitab sunnah dan kitab tauhid. Kemudian dibahagikan setiap kitab itu kepada sejumlah bab dan tajuk-tajuk bagi setiap bab dengan terjemahan yang tepat, dengan tarajim yang tepat mengikut kandungannya dan menunjukkan kepada banyaknya kefakihan, menunjukkan betapa fakihnya Imam Bukhari ini dan tingginya kemampuan beliau dalam istinbat hadis yang mengikut bab. Okey, maksud yang ketiga, manhaj dalam tarajim bab. Tarajim bab ni dia bermaksud tajuk-tajuk yang menunjukkan teks-teks apa yang berada di bawahnya tanpa mengira sama ada teks tersebut merupakan hadis marfu'ah atau mawqufah ataupun maqtu'ah ataupun perbuatan menghimpun baginya atau pandangan ijtihad penulis. Maka tarajim bab ni merupakan dia membawa makna nas-nas hadis yang bermasalah dan menerangkan apa yang diingini daripada hadis ma muradu ilaih dan menolak selain daripada apa yang diinginnya, sebagaimana ia mensyarahkan nas dan menjelaskan takwilnya. Imam Bukhari ni terkenal dalam kalangan penulis kerana penulisan riwayat dengan ketepatan yang syadid dalam tarajimnya yang meletakkan bab-bab bagi kitab ini, dan hal ini menunjukkan kefakihan Imam Bukhari tentang hadis. Dan beliau meletakkan bagi setiap tarajim itu ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dan mungkin menjadi tanda tanya mereka dalam bab ini. Okay. Kita masuk ke jenis tarajim bab-bab. Jenis tarajim bab-bab bagi kitab Sahih Bukhari ni ada tiga, dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama tarajim zahirah, tarajim khafiyah, tarajim mursalah, dan berikut adalah ta'arif bagi tarajim-tarajim ni. So, saya akan menyebut tarajim yang pertama, itu tarajim zahirah. Ini menunjukkan ke atasnya hadis bab dalil yang zahir, isi dari apa yang disebutkan dalam isinya jelas sama sehingga pembaca tak perlu berfikir dan melihat untuk mengetahui hubungan antara tarajim dan hadis bab. Yakni dia zahir secara jelas tu kita dah nampak tarajim bab ni, maknanya hadis dalamnya tu pasal apa. Contohnya kata Imam Bukhari, alamatul iman hubbul ansar, tanda keimanan ialah cintakan ansar. Kemudian ditakhrijkan dalam bab ni hadis daripada Anas bin Malik, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq budul ansar. So kita nampak secara jelas tarajimnya. Terusnya, jenis yang kedua iaitu tarajim khafiyah. Tarajim khafiyah ni dimaksudkan dengan tajuk-tajuk yang disimpulkan oleh Imam Bukhari daripada hadis yang dinyatakan dalam bab tersebut, di mana tidak menyedari hubungan antara hadis dan pembaca. Ianya perlu memikirkan terjemahan atau penyusunan bagi memahami hubungan antara pembaca dan hadis-hadis yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, tarajim adalah pernyataan Imam Bukhari dalam kitab Al-Azan di mana orang-orang yang berilmu dan mempunyai kelebihan lebih berhak menjadi imam. Kiranya tarajim ni, sistem dia orang yang berilmu dan mempunyai kelebihan tu, kita mengangkat, Imam Bukhari mengangkat dia untuk ke depan untuk menjadi imam. Seterusnya, jenis yang ketiga iaitu tarajim mursalah. Tarajim mursalah ini ialah terjemahan mutlak yang tidak terbatas pada kalimah atau dari segi nahunya. Dan demikian ia mencukupi Imam Bukhari dengan menyebut kalimah bab tanpa menambahkan apa-apa padanya atau menyebut jenis-jenisnya. Jenis terjemahan yang digunakan oleh Imam Bukhari pada dua keadaan, dan ada dua keadaan, dan kedua-duanya adalah keadaan pertama, terjemahan yang sama dengan bab yang sebelumnya, iaitu isi kandungan pada bahagian ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya bagi melengkapkan. Sekiranya terjemahan sambungan ini tiada, hadis yang datang selepasnya yang bersesuaian dengan bab sebelumnya, seolah-olah bab ni dipisahkan dari bab yang sebelumnya. Dan di sini Imam Bukhari mengasingkan sama ada kelebihan yang ditambah ke atasnya dari apa yang disebutkan dalam hadis, iaitu diberi perhatian bagi pembaca mengenai pentingnya apa yang dinyatakan di dalamnya. Sebagai contoh,
Imam Bukhari mengatakan pada terakhir dalam kitab Tayamum, iaitu bab memukul tayamum. Kemudian dia memberikan sebuah hadis di akhir bab ni di mana Nabi bersabda, cukup bagimu melakukan seperti ini. Kemudian Nabi mengusap wajah dia dan kedua-dua telapak tangannya. Kemudian berkata Imam Bukhari dalam bab di mana ia memperkenalkan hadis Imran bin Husain bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang tidak solat di antara kaum dia. Lepas tu Nabi bertanya kepada lelaki tersebut, wahai fulan, apa yang menghalang kamu daripada melakukan salat? Maka si fulan menjawab, wahai Rasulullah, aku berjunub dan tidak ada air. Nabi berkata, hendaklah engkau menggunakan tanah kerana itu akan memadai bagi kamu. Kayaknya kalau menggunakan tanah tu dia sebagai mengganti kepada wuduk. Dalam bab ni Imam Bukhari menyampaikan hadis tanpa tajuk, tetapi pada tajuk bab sebelumnya tu bab memukul tayamum, dan terdapat hadis dalam bab berikutnya adalah debu tayamum tanpa batasan keadaan, iaitu tepuk sekali ataupun dua kali. Hadis ni seperti pemisah dari hadis yang sebelumnya kerana Imam Bukhari mengambil dari tiada batasan yang utama, iaitu yang paling sedikit kewajipan yang pasti. Kiranya tepuk sekali ataupun dua kali, Imam Bukhari kata tiada batasan yang utama, tetapi yang paling sedikit itu kewajipan yang pasti. Dengan kata lain, hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam bab ni bermaksud utusan adalah maksud utusan ni saksi hadis pada bahagian yang sebelumnya, tetapi dia macam meletak penghalang untuk menggabungkan di dalam satu bab. Okey, seterusnya keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ni terjemahan yang bukan merupakan contoh yang sebelumnya, tetapi ianya menerangkan kandungan kitab. Maknanya kandungan bab ni merangkumi isi yang berkaitan dengan yang asal. Sebagai contoh, Imam Bukhari berkata dalam kitab dia mengenai solat. Bab solat tu iaitu memasukkan unta ke dalam masjid adalah satu kesalahan. Dalam bab ni ada hadis menyebutkan mengenai kewibawaan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anhu ni dia mengadu kepada Rasulullah. Dia berkata unta tu berkeliaran di belakang jemaah ketika kamu menunggangnya. Ianya di dalam masjid tu ketika waktu orang solat. Kemudiannya Imam Bukhari menutup pintu yang lain tanpa menyebut bahagiannya. Maka berkata bab hadis daripada Anas bin Malik. Ni hadis lain pula. Dua orang sahabat Nabi keluar dari sisi Nabi pada malam hari, dan kedua-duanya seperti lampu bercahaya. Tangan mereka bercahaya antara satu sama lain. Akhirnya pada waktu malam tu sahabat Nabi keluar dari masjid dari sisi Nabi untuk pulang ke rumah, tetapi tangan mereka bercahaya seolah-olah memegang lampu. Dia berjalan sampailah berjumpa dengan keluarga beliau. Seperti hikmahnya, seperti yang kita dapat lihat, tiada pun ada hubungan langsung atau tepat antara kedua bab ni. Jadi bahagian yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari tidak sama dengan bab yang sebelumnya. Sebaliknya, dia melihat bahawa pintu-pintu sebelumnya ke masjid terlalu panas. Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ni sebagai penghantar, maksudnya kebaikan. Hikmahnya kebaikan untuk pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Okey, yang keempat, manhaj Imam Bukhari dalam menghasilkan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni ialah hadis yang dibuang sanadnya, hanya dinyatakan periwayatnya yang sampai atas kedudukannya, iaitu para sahabat. Ditulis mu'allaqat dalam kitab ini berjumlah 1341 yang tergantung, dan banyak di antaranya dilampirkan daripada tempat lain. Al-Hafiz Ibn Hajar dia menulis sebuah buku penerimaan Al-Baqi' sambil memberi komen dan menyebutnya ulasan kitab Sahih Bukhari dan menambahkannya susulan serta perbahasan. Disimpulkan penulisan ni pada mukaddimah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Muslim. Seterusnya yang kelima, penerimaan manhaj dalam hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang dikemukakan oleh tabi'in kepada Nabi tanpa menyebut orang perantaraannya, dan ianya antara Nabi dan sahabat saja. Seperti yang telah dinyatakan, sambungan hadis mursal ni adalah syarat Imam Bukhari dalam kitab ni kerana hadis yang disebarkan di dalamnya tidak mengemukakan sebagai bukti, melainkan dia memasukkan dalam tindakan selanjutnya. Kaedah ni juga dia memberi pendekatan yang menghasilkan hadis dengan dua cara.
Dua cara tu iaitu menghantar ataupun menyambungkan, berhenti atau mengangkatnya, ataupun mengeluarkan yang awal daripada jalan yang sahih kemudian menyebut mursal padanya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu metodologi yang keenam yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam menghasilkan hadis-hadis mauquf. Mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat sahaja dari perkataannya, perbuatannya, takrir atau sifatnya, serta sanadnya tidak sampai atau bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Bukhari menyebut hadis-hadis mauquf dalam Sahih ini diambil daripada fatwa-fatwa sahabat dan juga tabi'in, dan tafsiran mereka banyak diambil daripada ayat-ayat untuk memberi peringatan dan memperkuatkan dengan apa yang dipilih oleh mazhab-mazhab dalam permasalahan khilafiyah antara ulama-ulama. Seterusnya yang ketujuh adalah manhaj Bukhari dalam pengulangan hadis. At-takrar adalah bermaksud pengulangan hadis dalam satu bab atau lebih dengan menggunakan perkataan yang sama atau menambah perkataan lain atau mengurangkan perkataan dengan satu cara atau lebih. Dalam kitab ini, Imam Bukhari banyak menyebut satu hadis dalam banyak tempat dan tujuannya adalah untuk fiqh. Kerana itu kitab ini membahagikan hadis mengikut bab-bab. Dan Imam Bukhari menemukan daripada setiap hadis itu terdapat faedah-faedah dan hukum hakam yang zahir dan tersembunyi. Maka kerana itu perlu untuk pengulangan hadis dalam bab-bab yang sesuai dengan hadis tersebut. Okey, Imam Bukhari melihat secara teliti pengulangan hadis dalam kitab ini dan dapat memahami pada zahirnya walaupun pada hakikat tidak berulang, kerana apabila Imam Bukhari mengulang hadis, dia tidak akan mengulanginya dengan sanad atau matan yang sempurna, kerana pada setiap matan dan sanad itu mempunyai faedahnya yang tersendiri. Dan hadis-hadis yang berulang dengan sanad dan matan yang tersendiri adalah sebanyak 23 hadis sahaja yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini. Okey, seterusnya yang ke-8 adalah metodologi Imam Bukhari dalam mengumpulkan syekh-syekh dengan kata penghubung huruf ataf dan mengumpulkan sanad-sanad. Okey, yang pertama adalah mengumpulkan syekh-syekh dengan kata penghubung, iaitu kata huruf ataf. Okey, adapun imam-imam penulis riwayat ini apabila mereka mahu mengeluarkan hadis, mereka akan datangkan dua cara atau lebih. Kadang-kadang mereka akan mengumpulkan daripada syekh-syekh mereka dengan huruf waw. Kemudian mereka menyebut bahagian-bahagian yang merangkumi sanad-sanad yang lengkap. Maka mereka mengumpul dua riwayat atau lebih dalam satu hadis. Kadang-kadang Imam Bukhari ini menggunakan perkataan ataf dalam kitabnya. Contohnya untuk mengumpulkan guru-guru Imam Bukhari, berkata Imam Bukhari, aku mendengar Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail berkata, kami mendengar Ibrahim bin Sa'ad berkata, kami mendengar dari Ibnu Syihab, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersambung. Okey, maka Imam Bukhari ini telah mengumpul pada permulaan sanad ini dengan menyebut guru-gurunya itu, iaitu Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail ini dengan kaedah ataf, iaitu dengan huruf waw. Okey, seterusnya yang kedua adalah mengumpulkan sanad-sanad dengan tahwil, yakni memindahkan. Imam-imam penulis ini telah mengumpulkan dengan menulis riwayat daripada sanad-sanad dengan menggunakan huruf yang menunjukkan kepada tahwil. Tahwil itu yang bermaksud perpindahan daripada satu sanad kepada sanad yang lain, dan ia menggunakan huruf ha. Dan tujuan daripada tahwil ini adalah untuk meringkaskan sanad-sanad yang di mana bertemunya perawi yang tertentu dalam sanad itu dengan tiada pengulangan. Dan letaknya huruf ha tahwil di sisi perawi yang bertemu dengan sanadnya itu, dan ia dijadikan sebagai tanda ukur ataupun penanda aras untuk mengeluarkan sesuatu hadis. Dan Imam Bukhari menggunakan kaedah ini
dalam beberapa tempat dalam kitabnya, iaitu sebanyak 150 hadis seperti contoh di bawah. Okey. Seterusnya yang metod yang kesembilan adalah metodologi Imam Bukhari dalam ikhtisar turuq hadis, iaitu apabila hadis lebih banyak daripada sanad atau matan, maka Imam Bukhari menyebut sebahagian daripadanya dan hanya tunjuk sebahagian yang lain tanpa perlu menyebut dengan panjang. Maka contoh-contoh yang dia gunakan dalam turuq hadis adalah perkataan-perkataan seperti warawahu fulan an fulan aidan wa qad rawi min ghairi wa syai'an fulan mislihi nahwihi dan pelbagai lagi. Seperti dalam contoh hadis ini. Okey. Seterusnya yang ke-10 adalah istilah khusus. Okey, sebahagian daripada imam pengarang menyebut dalam kitab mereka ayat-ayat yang sempurna dari istilah-istilah khusus dan wajib ke atas setiap pelajar itu mempunyai ilmu pengetahuan yang baik tentang maksud hakiki yang sebenar. Okey, Imam Bukhari ini tidak mempunyai istilah khusus dalam kitabnya selain hanya satu perkataan saja iaitu qala ba'dun nas. Dan perkataan ini ia hanya ada 25 tempat saja dalam Sahih Bukhari. Dan kesimpulannya, kesemua imam-imam bersependapat dengan Imam Bukhari uh, tentang istilah khusus ini seperti Imam Syafi'i, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan selain mereka berdua. Okay, sekian saja itu daripada saya. Iaitu metodologi yang ke-11. Ciri-ciri yang dihasilkan mengenai manhaj pengarang yang mengarang kitab ini, salah satu ciri terpenting dalam kitab ini, pertama dengan syarat bahawa dia tidak keluar padanya hadis-hadis kecuali pertemuan antara perawi dan gurunya, walaupun hanya sekali. Kedua, dia merupakan imam yang melakukan penyelidikan secara mendalam tentang sifat perawi. Dia tidak memasukkan dalam kitab ini kecuali perawi yang siqah dan sabit. Ketiga, dan sesungguhnya perhatian utama yang diberi penekanannya ialah dengan menterjemah bab-bab dalam kitab ini, hasilnya dapat dilihat imannya sangat bagus dan iman tersebut mempunyai pemahaman yang teliti dan mendatangkan ayat Al-Quran yang sesuai dengan bab-bab. Seterusnya, yang keempat, sesungguhnya dijelaskan padanya hadis-hadis daripada faedah fiqh dan kemahiran istinbat. Yang kelima, dan apabila berkumpul padanya bilangan sanad-sanad bagi sesuatu riwayat hadis, maka terjadilah lafaz untuk akhirnya. Dan yang keenam, padanya juga mengandungi kata-kata sahabat radhiyallahu anhu dan lain-lain. Okey, perbincangan seterusnya. Iaitu kepentingan riwayatnya, penjelasannya dan ringkasannya. Pertama, kepentingan riwayatnya. Riwayat yang paling penting daripada kitab ini adalah apa yang dikisahkan daripada pengarang iaitu Al-Imam Al-Farabi Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar pada tahun 320 Hijrah dan dia mendengarnya daripada Imam Al-Bukhari iaitu sebanyak 2 kali. Kemudian mendengar daripadanya iaitu daripada Al-Farabi itu sendiri ialah Al-Kusmihani Abu Al-Hisam Muhammad bin Masih bin Muhammad Al-Marwazi pada tahun 389 Hijrah. Abu Zaid Al-Marwazi Muhammad bin Ahmad bin Abdullah pada tahun 331 Hijrah. Oleh itu riwayat kita ini menjadi masyhur. Seterusnya, kedua, penjelasan dan notifikasi yang paling penting iaitu daripada kalimah syarhu jamak kepada asyuruf, iaitu buku kita ini pengarangnya menjelaskan masa-masa hadis dan mentafsirkan lafaz-lafaz rawi, menjelaskan istinbat kesimpulan hukum-hukum dan apa yang dapat dipelajari daripadanya. Adapun Hawashi, salah satu kata hasiah iaitu ulasan yang ditulis di pinggir atau di antara baris halaman, iaitu footnote, notifikasi. Ia bertujuan untuk menafsirkan lafaz-lafaz yang tidak jelas yang disebutkan dalam teks. Okey, seterusnya, salah satu kitab penjelasan syarh yang paling penting adalah kitab Sahih Bukhari iaitu kitab At-Tauhid di Sahih Al-Jami' Al-Sahih yang mana pengarangnya ialah Al-Hafiz Ibnu Al-Mulaqin Al-Haq Sirajuddin Umar bin Ali Al-Ansari pada tahun 804 Hijrah, yang mana kitab syarah ini sebesar daripada kitab Sahih Bukhari yang mengandungi 36 jilid dan dianggap sebagai salah satu penjelasan yang sangat penting. Penulis ini mengistimbat hukum-hukum berkaitan fiqh dan memetik riwayat daripada sahabat, tabi'in, ulama dan fuqaha.
dan memperhatikan penjelasan hadis dharif dengan baik. Dan menjelaskan juga bab-bab tarajim dalam Sahih Bukhari mengangkat uh, aspek yang memperhatikan aspek hadis dan memperhatikan tahrif hadis daripada Sahih Muslim dan Sunnah Al-Ba'ah. Okey. Seterusnya kita Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari yang mana pengarangnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ali Al-Fard Shihabuddin Ahmad bin Ali pada tahun 852 Hijrah. Dan kitab ini merupakan perbahasan kitab Sahih Bukhari dan merupakan kitab pada versi dan terkenal. Penulis ini memberi perhatian besar kepada industri hadis dan aspek fiqh di mana dijelaskan juga makna-makna lafaz dan ayatnya, disebut hukum-hukum dan faedah yang dipelajari daripada hadis, membincang mengenai usul, mengusulkan seluruh hadis dan mengenakan banyak tentang kanak-kanak. Syarh ini diikuti dengan satu jilid yang lain sebagai mukadimah kepada karya ini yang dinamakan oleh pengarang iaitu Hadiah Asjari. Terusnya kitab Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari iaitu daripada pengarang Badruddin Al-Aini dan Mahmud Ibn Ahmad pada tahun 855 Hijrah, yang mana penjelasan ini diikuti daripada kitab Fathul Bari dalam kesehatan dan kemasyhurannya. Ia membahaskan penyelidikan mengenai topik utama hukum hadis yang berkaitan dengan khilaf di antara mazhab-mazhab itu, yang mana ada pengarang ini seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Tetapi itu juga buku ini dibezakan dengan perkembangannya melalui salah khilaf, hasil penerangan dan badiah dan seumpamanya. Okey, kitab yang terakhir itu kitab Isyari ila Syarh Sahih Al-Bukhari, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Qasqalani Shihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Khatib pada tahun 937 Hijrah. Kitab ini adalah penjelasan kitab iaitu Syarh Mukhtasar yang mana banyak manfaat, sangat diperlukan pelajar dan menjelaskan pengertian bahasa, mulut, jumlah dan perkataan dan menyebut pembezaan riwayat dan perbandingannya. Okey. Seterusnya daripada kitab salah satu kitab penjelasan dan adaptasi yang digunakan daripada A'lam Muslimah fi Sahih Al-Bukhari, iaitu daripada pengarang Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad bin Ibrahim Al-Justi pada tahun 388 Hijrah, dan kitab ini dinamakan juga A'lam bi Sharhina As-Sadat Al-Bukhari ala Al-Afham dan juga A'lam Al-Hadith. Okey, kedua kitab Al-Kawakib Al-Jari fi Sahih Al-Bukhari, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Kirmani Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Baghdadi, iaitu pada tahun 385 Hijrah. Dan yang seterusnya Aunul Bari Hayy adalah Al-Bukhari, iaitu daripada pengarang Syekh Ibn Hasan dan An-Tirmidzi pada tahun 1307 Hijrah. Penjelasan padanya juga pada kisah Al-Qadiri Rizqari bin Ahadith Al-Jami As-Sahih, yang mana daripada kitab Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Syarji Al-Zubaydi pada tahun 897 Hijrah. Kitab yang seterusnya Lami Ujjari ala Jami Al-Bukhari, iaitu daripada Syekh Ahmad Al-Tanfusi pada tahun 1337 Hijrah, dan kitab Faidul Bari ala Sahih Al-Bukhari daripada Syekh Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri, dan yang terakhir iaitu Minhatul Malik dari Syarh Sahih Muhammad Ismail, itu daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Wajidi, yang mana penulis ini mengisi tafsir daripada pengarang kitab As-Sahih sebelumnya dengan mengulas kata-kata mesej di beberapa tempat dan menarik sejumlah perhatian daripada masalah-masalah mengenai manhaj ahli sunnah wal jamaah dan menyimpulkan beberapa hadis mengenai masalah hadis tentang usul dan lain-lain. Okey, seterusnya penjelasan yang terakhir iaitu risalah terpenting, iaitu Al-Mukhtasar, yang merujuk pada kitab di mana para ulama ini menyusun dan menjelaskan kitab hadis Nabawi ini untuk mendekatkan sunnah antara umat dan juga mendekatkan dengan golongan penjaga dan menghadapkan pada hadis-hadis penting saja. Salah satu risalah terpenting kitab ini iaitu pertama kitab Al-Qadiri Rizqari di Ahadith Al-Jami' As-Sahih, iaitu daripada Syekh Al-Zubaydi Abi Al-Abbas Ahmad bin Abdul Latif Al-Syarji pada tahun 897 Hijrah, yang mana ia adalah termasuk kitab Sahih dikenali Mukhtasar Al-Zubaydi. Pemiliknya membuang apa yang diulang dan mengumpul padanya apa-apa yang terbesar dalam bab-bab dan membuang sanad-sanad yang hanya sahih pada sahabat sahaja. Okey, seterusnya kitab yang terakhir adalah kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, iaitu dikarang Syekh Al-Albani Muhammad Al-Tirmidzi pada tahun 1420 Hijrah,
Dia mengisahkan pada kanak-kanaknya harta-harta yang diulang dan mengumpul riwayatnya pada tempat. Dan hingga terakhir, iaitu kisah yang sama kisah Mustafa Al-Bukhari yang dicarang oleh Dr. Sa'ad bin